Hari ini kami akan membentangkan tentang isu ajaran sesat Ayah Pin yang boleh mendorong kesejahteraan agama dan kepercayaan masyarakat di Malaysia. Kajian di Malaysia seperti yang kita tahu bahawa majoriti penduduk di Malaysia adalah beragama Islam. Namun, adakah sebilangan daripada mereka ini mengamalkan dan mematuhi agama Islam dengan sempurna? Ajaran sesat ini didefinisikan sebagai satu perbuatan menyekutukan Allah SWT. Sebagaimana yang acap kali berlaku di Malaysia, antara ajaran sesat yang sangat popular ialah ajaran Ayah Pin atau ajaran yang dikenali sebagai Kerajaan Langit. Ia telah ditubuhkan atau telah disebar luas dari tahun 1941 hinggalah kini. Isu ini sangat membimbangkan penganut agama Islam yang kurang pengetahuan tentang agama Islam dan juga mudah terjerumus ke dalam kesesatan. Oleh yang demikian, kita sebagai masyarakat yang mempunyai agama, apakah cabaran dan tindakan kita dalam mengatasi ajaran sesat Ayah Pin ini? Ajaran sesat Ayah Pin atau dikenali sebagai Kerajaan Langit tidak asing lagi bagi kita. Ayah Pin atau nama sebenar beliau ialah Arifin bin Muhammad. Beliau mendakwa dirinya adalah wakil Tuhan bagi segala agama yang wujud di dunia ini, yang menerima wahyu dari langit. Menurut Jabatan Mufti Terengganu, bahawasanya ajaran ini sesat dan palsu, menyeleweng dan boleh membawa ancaman kepada orang awam dan merosakkan akidah. Yang kedua ialah, menurut Jabatan Mufti Perak, ajaran Ayah Pin ini telah menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar, sesat dan syirik kerana ciri-ciri yang meleweng dari segi akidah dan syariah. Ia memberi kesan yang besar kepada individu Muslim, membawa syirik, kufur dan murtad jika ia tidak dibendung dan secara rosaknya akidah dan pengalaman syariah seseorang. Selain itu, ajaran sesat ini akan menyebabkan minda seseorang ini tertutup dan akhirnya timbul sikap fanatik dan mendorong kepada tindakan yang tidak rasional. Kita sebagai seorang pelajar memainkan peranan penting dalam membantu membanteras isu penularan ajaran sesat yang kian mendominasi negara kita pada hari ini. Sebagai contoh, ajaran sesat Ayah Pin. Persoalannya, apakah peranan kita sebagai pelajar bagi membantu menangani isu ini? Menuntut ilmu merupakan peranan terbesar sebagai seorang pelajar sebagaimana yang dituntut oleh agama Islam agar umatnya menuntut ilmu. Sebahagian ulama menyatakan bahawa menuntut ilmu syarak iaitu ilmu yang membahaskan Al-Quran dan As-Sunnah lebih penting dan lebih diperlukan oleh manusia berbanding mereka memerlukan makanan dan minuman. Marilah kita renungkan firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 9, yang mana Allah Ta'ala sangat menekankan agar umatnya menuntut ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu menyelamatkan kita daripada penyelewengan dan kesesatan. Jadi, apakah cabaran yang dihadapi oleh umat Islam masa kini dari aspek individu dan masyarakat? Cabaran dari aspek individu adalah perkukuhan pegangan akidah. Ia merupakan cabaran yang sangat besar bagi setiap umat Islam kerana krisis fahaman akidah yang berbeza mampu menggugat mereka yang memiliki pegangan akidah yang lemah. Dari aspek masyarakat pula, kejahilan dan kekurangan penghayatan dalam ajaran Islam merupakan cabaran terbesar bagi masyarakat. Penyebaran ajaran sesat ke dalam masyarakat adalah yang amat dikhawatiri, kerana ia dapat memberi pengaruh kepada kelompok masyarakat yang jahil dan kurang pengetahuan berkenaan Islam. Seterusnya, saya akan menjelaskan cadangan terhadap isu ini daripada terus berlarutan, iaitu peranan sebagai individu, keluarga dan masyarakat perlu berganding bahu mengukuhkan aspek akidah demi mengelak daripada meresap masuk ajaran sesat Ayah Pin ini. Falsafah pendidikan kebangsaan menegaskan bahawa pendidikan mesti berlaku secara teratur dan memenuhi keperluan individu, keluarga dan masyarakat.
Di sini saya ingin kaitkan FPK dengan topik ini ialah aspek rohani atau disebut sebagai tazkiyah an-nafs dalam ilmu tasawuf yang bermaksud pembersihan jiwa dari sifat keji dan kezaliman yang dilakukan oleh segelintir manusia. Yang terakhir daripada saya, gandingan kursus kami Usuluddin ialah satu gandingan yang utuh tentang ketuhanan yang betul, tepat dan menyeluruh, manakala kaunseling menekankan kefahaman masalah dan bagaimana cara yang terbaik menyampaikannya selari dengan pendekatan FPK. Negara kita dibina dengan masyarakat majmuk berlatar belakangkan pegangan agama dan budaya mengikut kepercayaan masing-masing. Perkara 11, Perlembagaan Persekutuan jelas memberikan kebebasan untuk rakyat Malaysia mengamalkan kebebasan beragama. Prinsip pertama rukun negara juga menggariskan kepercayaan kepada Tuhan. Kita wajar mengenang contoh amalan prinsip kepercayaan kepada Tuhan yang dijelmakan barisan negarawan. Jika dikaji, bagaimana mereka boleh mencapai titik persamaan itu? Asasnya ialah dengan menerapkan nilai rukun negara dalam diri anak muda serta mengamalkannya. Oleh sebab itu, meneguhkan kembali dua kalimah syahadah sangat relevan pada zaman yang penuh dengan fitnah dan dugaan ini. Maraknya aliran sesat di bumi Nusantara mengharuskan kita untuk menjaga diri dan keluarga lalu mengukuhkan lagi akidah. Di samping itu juga, umat Islam di Malaysia seharusnya peka dengan fatwa-fatwa negeri di Malaysia yang mewartakan ajaran-ajaran yang didapati sesat dan menyeleweng dari pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dapatlah saya simpulkan di sini, rukun negara hendaklah dijadikan panduan sebagai alat perpaduan kaum. Rakyat jangan hanya tahu melafaz, sebaliknya perlu menghayati dan mempraktikkannya. Ingatlah, pencapaian membanggakan negara hari ini disebabkan satu perkara, iaitu kesanggupan rakyatnya yang berbilang kaum bersatu di bawah satu identiti dan nilai yang sama demi kemakmuran serta kesejahteraan sejagat.